Terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan yang sedang dan bakal menonton nanti tu. Kawan-kawan kita share dulu kawan-kawan kita biar ramai lagi yang boleh tahu. Ilmu pada hari ini bukannya ilmu biasa-biasa. Ilmu yang penting buat kita semua untuk masa depan negara kita. Bersama dengan saya pada hari ini yang tidak lain tidak bukan seorang presiden, seorang tokoh dan juga seorang mantan bekas ahli majlis tertinggi UMNO yang berbahagia, Datuk Lokman Nur Adam. Terima kasih Tok kerana datang ke studio bersama dengan kita, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Begitu hebat sekali Laskar Cyber Malaysia. Kalau kita tengok Tok, kejayaan terkini Laskar Cyber Malaysia ni saya tengok ramai ni orang tengok ramai orang muda, orang pertengahan, mahasiswa, dia suka pada Laskar Cyber. Kejayaan terkini apa dia Tok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Bagi saya kejayaan terkini ni untuk Laskar Cyber ialah kita berjaya membentuk satu acuan politik baru. Acuan politik di mana berkata benar walaupun ianya pahit. Maknanya berkata benar. Itu kita punya trademark. Trademark. Berkata benar walaupun ianya pahit. Kita menegur bukan hanya kepada pihak musuh, tetapi dalam masa yang sama kita juga menjadi check and balance di kalangan kawan-kawan kita, di kalangan masyarakat semua. Maknanya kita kena cakap serupa bikin. Jangan cakap tak serupa bikin. Cakap serupa bikin tu. Trademark yang Laskar Cyber. Saya rasa alhamdulillah hari ini sudah pun mula mendapat tempat di hati rakyat. Dan hari ini saya rasa salah satu kejayaan yang terkini ialah kita berjaya untuk menjadi tempat rujukan. Setiap hari bila ada polemik, isu-isu semasa dan sebagainya, orang menantikan apa yang ingin diperkatakan oleh Laskar Cyber. Dan yang terkini saya ada berita baru. Berita baru. Cerita sikit tu, berita baru tu. Berita baru yang terkini, saya nak ucapkan terima kasih kepada 6 orang hakim Mahkamah Rayuan dan 6 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang telah bermesyuarat dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan hari Jumaat lepas telah memutuskan untuk tidak melantik Siti Zainab Peguam Cara 2 yang mana kita secara lantangnya telah pun mendedahkan beliau, diri beliau dari segi masih lagi menerima arahan-arahan daripada Peguam Negara lama. Yang kedua, kita mendedahkan salah laku beliau dari segi penyalahgunaan kuasa untuk mendapatkan tanah di Ampang Hilir, di Putrajaya. Alhamdulillah akhirnya suara kita sudah didengari dan sudah dilantik seorang Peguam Cara Negara 1 yang bukan Siti Zainab. Jadi maknanya suara Abdul Razak Musa yang membantu banyak membantu. Datuk Abdul Razak Musa ni dia pengurusi pencegahan jenayah dan terorisme Kementerian Dalam Negeri. Itu akan jadi maknanya tu suara Laskar Cyber ni didengari. Alhamdulillah. Ini suara rakyat. Suara rakyat ni. Kita ni hanya sebagai katalis. Mewakili pencetus. Pencetus. Bila kita cetus, rakyat sambut, sokong, ada gelombang penentangan tu menyebabkan mereka yang nak membuat keputusan itu berfikir panjang. Daun nak pegaga meletakkan orang yang ada terjejas dengan rasuah ni ataupun tidak. Daun pegaga rasanya kelak diimport dari Pulau Manjung. Jasa Datuk dikenang masyarakat. Budi baik terus disanjung doh. Apa lagi selain daripada kejayaan yang terkini ni? Sebelum ini, mungkin ada satu dua lagi kejayaan yang mungkin boleh dikongsikan. Kalau secara peribadi semenjak tewasnya Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, saya mulakan dengan menubuhkan pemantau. Tapi malangnya pemantau Malaysia Baru ni dekat 10 bulan kita mohon. Lepas 10 bulan baru tahu tak lulus. Kemudian saya meneruskan perjuangan saya menggunakan platform Sekretariat Suara Rakyat. Sebab ianya hanya UMNO je boleh tubuhkan. Ia biro di bawah UMNO. Dan bila saya menang Majlis Tertinggi, ahli Majlis Tertinggi UMNO, saya dilantik sebagai pengurusi Sekretariat Suara Rakyat. Jadi kita gunakan platform tersebut.
Cuma bila saya menegur kerjasama yang cuba dilakukan oleh pihak UMNO, oleh Datuk Presiden kita sendiri dengan Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu, maka akhirnya saya telah dipecat. Tapi tu antara orang yang pertama yang menyebut-nyebut penubuhan Pakatan Nasional ni ada Datuk kan? Mula-mula kita sebut, bila kita dedahkan Pakatan Nasional tu, mereka kata saya ni membuat fitnah. Mereka kata saya tidak berkata benar. So alasan pemecatan saya tu tidak berkata benar dengan mengatakan Presiden mau bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi hakikat dia benda tu berlaku. Cuma ketika ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional PAS semua menghadap tuanku, ketika mereka berada di istana, barulah mereka tahu bahawa Tun Dr. Mahathir mahu mewujudkan kerajaan unity government. Di mana dalam tu ada DAP. Saya dah cakap awal dah. Mahathir tidak mungkin boleh membuang DAP kerana kedudukan Lim Guan Eng di Kementerian Kewangan itu membolehkan semua urusan Mahathir nak agihkan projek untuk anak dia, nak bagi tender untuk supply minyak, petrol dan diesel kepada kementerian, semua kenderaan kerajaan, semua sekali Lim Guan Eng tahu. Jadi macam mana dia nak buang DAP ni kan? So alhamdulillah, bila sampai ke istana baru mereka tahu sebenarnya Mahathir merancang nak memerangkap UMNO untuk mewujudkan satu kerajaan bersama dengan DAP. Wah, ini topik hangat ni tu. Barulah mereka menarik diri. Dan bila menarik diri, barulah wujud satu lagi pakatan baru. Bukan lagi Pakatan Nasional, dia tukar Perikatan Nasional, di mana Tan Sri Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Okey, baik Datuk. Kita ada penonton-penonton yang bersama dengan kita, baru saja menonton di dalam siaran Jom Ngeteh kita ini, Pulau Pandang, Pulau Serati, tempat bermain Datuk Pawang Teh. Segmen Jom Ngeteh di mata hati, sambil bicara, sambil minum teh. Kita minum dulu tu. Kita kembali selepas ini. Kepada pelanggan-pelanggan yang dihormati sekalian, kita menawarkan untuk kenderaan pandu sendiri. Anda boleh sewa kenderaan 4x4, pacuan 4x4, Hilux, Frontier Nissan dan juga kenderaan-kenderaan seperti 4x4 yang pelbagai jenis yang boleh kita memberikan sewa kepada anda. Sewa kenderaan pandu sendiri termasuk dengan lori, ambulans dan juga kenderaan-kenderaan kecil seperti Wajah dengan harga yang amat berpatutan. Termasuk kenderaan Viva, sekiranya anda ramai boleh menggunakan van, dan juga kenderaan Persona yang ramai sekali menyewa. Segera hubungi kami di talian 0123456175, 0123456175. Kembali kita ke studio. Wah, baru 2 tegak minum dah kembali ke studio. Wah, kepada anda yang sedang menonton kita nak ucap terima kasih. Burung tempua, burung cenderawasih, mari hinggap di atas batang. Kami ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari menonton siaran kita pada hari ini. Ya, Datuk, kita ada banyak pantun banyak pantun. Pantun tu memang kena banyak siaran Jom Ngeteh kita tu. Antara orang Indonesia pun sedang menonton ni. Tadi ada mesej yang menanyakan soalan tu. Datuk, saya nak tanya sikit, Datuk. Adakah Datuk bersetuju dengan penubuhan Perikatan Nasional ni? Pertama sekali saya menentang Pakatan Nasional. Di mana ketika itu Presiden UMNO mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Kerana saya dah menentang Tun Dr. Mahathir ni semenjak 1998 lagi Semenjak sebelum tu lagi pun kita dah menentang apabila beliau menyamakan dikata zaman Rasulullah ni mereka tak potong misai dengan janggut kerana tak ada pisau jilid kan. So daripada situ lagi kita dah mula tentang Tun Dr. Mahathir ni. Apatah lagi bila berlakunya gelombang reformasi 1998. Jadi memang saya Tun Dr. Mahathir ni dah lama dah. Saya dah masak sangat dengan. Macam mana tu? Berapa dia memang tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. Cuma kita sedar tahun 1998, orang UMNO sedar tahun 2015.
Tapi tak apa. Okey. Bila tidak jadi Pakatan Nasional tu diwujudkan Perikatan Nasional dengan tidak melibatkan Mahathir, dengan tidak melibatkan DAP, sekurang-kurangnya kita boleh terima. Cuma kita rasa agak tidak bijaksana. Kerana UMNO ni dia ada sekurang-kurangnya dia menang 54 kerusi. Yang kena curi lebih kurang dalam 16 orang yang telah dicuri oleh Bersatu. Tetapi akhirnya dengan kedudukan 39 kursi, campur 2 orang daripada MCA, campur seorang daripada MIC, ada 42. UMNO gagal untuk mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri. Sedangkan kursinya banyak. Paling banyak. Dan yang dipilih itu pula Tan Sri Muhyiddin Yassin, pilihan raya lepas, hanya memenangi 13 kursi. Okey. Lepas tu mati seorang, tinggal 12. Tinggal 12 Dan daripada 12 orang ni, hanya 7 orang yang menyokong dia. 5 orang sampai sekarang, Mahathir, anak dia Syed Saddiq, Amiruddin dengan Mazli, semua tak menyokong dia. Tak menyokong. Jadi macam mana yang 7 orang ni, asalnya 7 orang, campur dengan Azmin Ali 9 orang PKR yang dicuri oleh PPBM, boleh menubuhkan kerajaan. Dia jadi Perdana Menteri. UMNO bukan setakat tak dapat jadi Perdana Menteri, jadi timbalan pun tak dapat. Tak dapat. Pandangan Datuk timbalan dapat kat kenapa? yang 9 kursi tu. Sebab apa tu? Macam Ini saya nampak nampak puncanya ialah kerana kita tidak mempunyai seorang pemimpin yang boleh memperjuangkan nasib ahli UMNO. Parti tu. Nasib parti. Bukan setakat ahli UMNO, kita gagal memperjuangkan hak Barisan Nasional. Jadi maknanya seorang pemimpin ni hak MCA, gagal memperjuangkan hak MIC. Jadi maknanya seorang pemimpin ni kena memikirkan sesuatu Seorang supaya pemimpin ni macam mestilah mana pemimpin yang dihormati bukan hanya oleh kawan tetapi juga dihormati oleh lawan. Jadi dua-dua. Dua-dua boleh Tapi pergi. kalau kita ni dipandang enteng, kita ni dipandang rendah oleh musuh kita, dan kawan kita pun sendiri pandang rendah. Cuba you bayangkan, Presiden UMNO pun tak ada jawatan. Kan? Ini yang menyebabkan kita akhirnya dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya memang tidak bersetuju dengan pembentukan kabinet di mana Perdana Menterinya bukan kita, timbalannya pun bukan kita. Dari segi pengagihan kerusi menteri pun kita tengok yang 9 orang yang Azmin bawa lari daripada PKR ni semua dapat jawatan. Semua ada jawatan menteri. Kecuali Abdul Rashid yang dijanjikan kononnya nak jadi menteri besar lepas ni. Kan? Mula-mula nak jadi timbalan speaker. Sekarang ni timbalan speaker pun tak dapat. Lepas tu yang mana yang lompat parti 16 orang tu. Semua dapat jawatan-jawatan penting. Termasuklah menteri-menteri, menteri dalam negeri, menteri pembangunan luar bandar, macam-macam. Jadi ini secara tak langsung memberikan satu gambaran yang tak berapa molek di hati rakyat. Orang yang mengkhianat kepada UMNO, orang yang mengkhianat kepada Barisan Nasional, bertanding atas tiket pilihan, diberikan ganjaran, diberikan tempat yang istimewa. Begitu juga ada di kalangan mereka yang dipilih di kalangan UMNO ni adalah orang yang lari daripada awal lagi. Dah lari. Dulu timbalan presiden pemangku timbalan presiden. Contohnya Datuk Hishamuddin Tun Hussein. Tetapi bila dia tengok UMNO ni lepas kalah saja, dia dah mula hantar orang dia sikit-sikit keluar. Itu yang mula 16 orang. Maknanya ada dalaman lah, cara dalamannya. Geng-geng Sabah pula disuruhnya keluar. Tapi bila tiba-tiba Barisan Nasional menang di PRK Cameron Highland, dia tarik handbrake. Tu yang ada yang dah lompat tu kata, kau suruh aku lompat, tiba-tiba kau tak lompat. Kan? Betul. Ada kawan kita dia daripada Kelantan, dia kata Datuk Lokman ni dia punya pemikiran tajam. Ada mungkin dia nak tahu ke depan apa yang berlaku dari segi kursi yang Datuk sebutkan tadi tu. Kalau kita tengok, apakah cabaran Perikatan Nasional dalam proses pengagihan kerusi tu? Pertama sekali, cabaran dia ialah macam mana Perikatan Nasional itu mahu dikekalkan.
amat tidak logik sekiranya Perikatan Nasional itu dikekalkan. Bodohlah Barisan Nasional kalau membiarkan Perikatan Nasional itu dikekalkan. Kenapa? Kerana pada pilihan raya umum yang ke 14, okay, Barisan Nasional bertanding 222 kursi. Dalam keadaan kita difitnah dengan pelbagai fitnah. Dulu orang, walaupun dia orang ni ada doktor, profesor macam Datuk Seri, tapi banyak yang bengap. Bengap. Bila Mahathir kata ikutlah. negara ni nak bankrupt, dia tak tengok pun indeks prestasi semua kan? negara di Bursa Saham Kuala Lumpur. Mereka boleh cek dengan bank negara punya website. Mereka boleh cek dengan World Bank. Mereka tak tengok, mereka percaya je. Mereka pakai ikut je. Jadi dulu ramai cerdik pandai, peguam, lawyer, doktor, pensyarah pun habis semua, termasuk cikgu-cikgu semua kena kencing dengan Pakatan Harapan. Jadi dalam keadaan begitu pun UMNO menang 54 kursi. UMNO bertanding 121 kursi. Maknanya keputusan yang UMNO perolehi, mereka memenangi 44.6%. Kita menang 44.6%. Dalam keadaan paling teruk, kita kena macam fitnah. Tsunami lah. Kita kena fitnah. Fitnah lah. Okey. Bersatu, kita tengok bersatu. Bersatu cuma bertanding 52 kursi. Daripada 52 kursi itu, Bersatu hanya menang 13 kursi. Lepas tu kalah satu lagi. Tanjung Piai. Betul tak? Maknanya peratus kemenangan dia hanya 25%. 25%. So, dari situ kita dah boleh lihat dengan jelas bahawa UMNO walaupun dalam keadaan dia difitnah teruk, Barisan Nasional walaupun dalam keadaan dia difitnah teruk, tetapi dia masih mendapat tempat di hati rakyat. Apatah lagi kalau dia combine dengan PAS. Dari segi undi popular, kita jauh meninggalkan Pakatan Harapan. Kan? Jadi kalau kita boleh menang besar dengan kedudukan selesa sikit, Muafakat Nasional yang ada sekarang, iaitu UMNO, MCA, MIC dan PAS, PBRS yang Sarawak satu, dan dengan PAS kita boleh menang besar dalam pilihan raya. Kenapa pula kursi UMNO ni, kursi UMNO yang hanya tinggal 54 kursi, nak pula diracik lagi, nak diberikan kepada satu lagi parti Melayu, itu PPBM. Iaitu PPBM. Kalau kita tengok dari segi hari ini, kita tengok berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan oleh kepimpinan UMNO, kepimpinan PAS, kepimpinan PPBM, walaupun saya tak bersetuju, daripada 22 kursi yang dulu UMNO BN bertanding, 222, Presiden UMNO hanya minta 120 kursi. 120 kursi daripada maknanya 222. 80 tu hilang lah. 80 campur dengan 122 hilang. 102 hilang. 102. Presiden UMNO minta 120, itu pun Tan Sri Muhyiddin cuma nak bagi 100 kursi je. Jadi bagi saya, memang tak setujulah. Sebaik saja bubar parlimen, kan? Kita tak payah fikirlah pasal apa cabaran Perikatan Nasional ni. Kita lupakanlah. Kita lupakanlah Perikatan Nasional ni. Kita kembali kepada Muafakat Nasional. Kita bertanding di semua kursi 222 kawasan parlimen. Cuma yang mana PAS bertanding dulu 18 kursi, kita jangan kacau. Kalau ada daripada 18 ni kita nak ambil, kita kena gantikan di tempat lain. Dan kemudian ada tempat-tempat tertentu yang mana dulu dimenangi oleh PKR contohnya, kan, dan dimenangi oleh parti-parti lain selain daripada UMNO, PAS dan juga BN yang lain, maka itu mungkin boleh dirundingkan. Tetapi saya sama sekali tidak bersetuju sekiranya ada kerusi UMNO diserahkan kepada Bersatu. Tapi Dato', kalau kita tengok, adalah kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa, dia kata kalau Perikatan Nasional ni, bahawa mereka akan memilih Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri.
Saya setuju dengan syarat. Bersyarat kan ni? Bersyarat. Okay. Nombor 1, Tan Sri Muhyiddin perlu kembali ke dalam UMNO. Okey. Tetapi hari ini saya tengok Tan Sri Muhyiddin ni masih jijik dengan UMNO. Masih jijik Masih jijik. Dia masih memandang UMNO ni hina. Itu sebab bila Presiden UMNO menawarkan supaya dia kembali. Dan Presiden UMNO sendiri cakap dia sedia bagi laluan Tan Sri Muhyiddin menjadi presiden. Oh ya? Bagus. Kan? Dah berlapang dada nak bagi Tan Sri Muhyiddin jadi presiden. Nak menyelamatkan dia parti. Dia tidak mahu bersama dengan UMNO. Kenapa dia tak mahu bersama dengan UMNO? Sebab apa dah tu? Ni kena faham. Kalau dia dah ada 222 kawasan parlimen. Okey, dah ada 222. Okey. Dia nak bagi Muafakat Nasional, nak bagi pada BN 100 kursi. 100 kursi, okey. Mungkin GPS mungkin akan ambil lebih kurang 19 kursi ataupun lebih di Sarawak, kan? Kemudian kita tengok baki tu dia akan isikan dengan PPBF. Dia akan isikan dengan puak-puak Azmin yang dah tak berparti ni, kan? Apa akan jadi? Kalau mereka ni menang. Mereka ni menang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Pilihan raya ke-15. Pilihan raya yang ke-15. Kalau sekarang pun kita tak boleh kontrol mereka, dalam keadaan mereka hanya ada 7 kursi. Campur dengan Azmin 9 campur dengan 16 yang lompat daripada UMNO, dia ada 32 kursi. 32 total. Dengan 32 kursi ni pun kita terpaksa tunduk dengan dia walaupun kita ada 42 kursi. Cuba bayangkan bila kursi dia makin besar. Lagilah teruk kita kena tindas. Kan? Tu ada satu dan teman cuba kita bayangkan sekiranya nanti tiba-tiba bila mereka dah tak boleh bekerjasama dengan kita. Dia berubah fikiran. Dia kembali pula bersama dengan Anwar Ibrahim, dengan Pakatan Harapan, dengan Pakatan Harapan, dengan DAP semua sekali. Versi barulah mungkin. Maka apa yang akan berlaku ialah bukan lagi Pakatan Harapan yang Perdana Menterinya hanya ada 13 kursi, tetapi dia akan jadi Pakatan Harapan di mana Perdana Menterinya mungkin daripada bersatu, tetapi mempunyai jumlah kursi yang jauh lebih besar. Dan mereka, saya yakin kalau ini berlaku, kalau katalah tiba-tiba lepas pilihan raya mereka dah menang, mereka membentuk kerajaan bersama dengan PH, maka pada ketika itu saya menjangkakan mereka akan mempunyai 2/3. Tapi tu kita tengok dari dan bila 2/3 di parlimen, kuasa yang mereka ada, nauzubillah min zalik. Kalau 22 bulan mereka jadi perdana, jadi kerajaan, habis jahanam tentang kedudukan umat Islam, tentang kedudukan hak istimewa Bumi Putra, tentang kedudukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. Tak pernah dalam sejarah Raja-Raja Melayu ni, biasanya yang Tuan Agong 5 tahun satu penggal. Ini baru 2 tahun dah lari dah. Kan? Bukan pelabur je lagi. Agong pun lagi. Tapi tu kalau kita tengok sekarang anak-anak muda semakin boleh menerima UMNO. Anak muda sekarang. Lebih banyak anak muda orang kata yang dilalang-lalang tu, orang-orang yang lalang-lalang tu semua boleh menerima UMNO. Tapi ada juga yang di kalangan anggota kabinet yang mengatakan bahawa UMNO ni macam tak laku tu. Macam mana tu? Yang Datuk Latif tu. Macam mana cerita dia tu? Saya kenal Dr. Latif ni 24 tahun dah. Sebab apa dia boleh kata macam tu? Semenjak dia bertanding Esko Pemuda UMNO tahun 1996. Kalahlah ketika tu. Tetapi saya nak beritahu bahawa Dr. Latif ni, walaupun dia kata UMNO ni tak laku, saya nak beritahu dia jadi wakil rakyat atas tiket UMNO. Mewakili Barisan Nasional. Dia jadi Esko Kerajaan Negeri Johor atas tiket UMNO. Dia menjadi Timbalan Menteri Kesihatan, dia menjadi Timbalan Menteri Pertahanan. Dulu Timbalan Menteri je level dia. Kan? Semua atas tiket UMNO. Dia kaya atas tiket UMNO. Kan? Janganlah lupa baru-baru ni dia menang pun dia bertanding atas tiket UMNO. Tapi lambang BN. Kan? Cuba bayangkan pilihan raya akan datang ni pun mereka tak berani nak bertanding atas tiket bersatu. Mereka nak menggunakan lambang BN ataupun lambang Perikatan Nasional. Nak supaya UMNO sekali. Kan?
Dia orang ni tak ada tulang belakang daripada dulu lagi. Saya nak beritahu. Tapi apa sebab dia boleh kata macam tu? Itulah dia. Dia tak ukur baju dia sendiri. Dia patut sedar dia menang pun atas tiket Barisan Nasional. Ya. Kan? Kalau saya ni, saya nak kritik PPBN, tak ada masalah. Saya bukan ahli UMNO pun. Bekas lah. Tapi dia kena sedar diri lah. Tapi tu dia membentuk kerajaan. Dia boleh jadi menteri kerana 42 orang daripada Barisan Nasional, 39 daripada UMNO. Kalau tak ada 39 daripada UMNO ni, Muhyiddin tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia boleh jadi menteri? Tak boleh. Betul tak? Ya, tak boleh. Jadi jangan lupa. Cuba bayangkan. Tapi kalau pilihan raya akan datang ni, kita dah bebas. Kan? Katalah saya letak seorang calon bebas. Bertanding di Mersing. Apa jadi? You rasa orang UMNO yang hari ni dikatakan tak laku tu, orang UMNO yang buat kerja untuk dia, kalau lepas ni dia nak bertanding atas tiket bersatu, rasa boleh menang ke? Siapa nak tolong tu? Tapi tu dia ada buat kenyataan. Dia ada buat kenyataan. Datuk Latif kata ini pandangan dia, orang tersalah tafsir pandangan dia. Saya dengar macam kenyataan mana dia. Seorang pemimpin boleh kata macam tu? Saya dengar kenyataan dia. Okey. Dia boleh kelentong lah cakap apa pun, tapi dia sebut perkataan UMNO dah tak laku di Sabah. Saya nak beritahu orang-orang kat Sabah ni, okey, walaupun ramai pemimpin UMNO meninggalkan perjuangan, tetapi kena ingat orang Sabah masih bersama dengan UMNO. Bila-bila masa kalau diadakan pilihan raya kecil di Sabah saya yakin UMNO akan kembali berkuasa. Sabah bersedia. Tak ada masalah. UMNO Sabah bersedia tu. Sebab yang lari ni ialah ahli politik. Rakyat tidak pernah lari. Dan rakyat sudah pun mula belajar melalui pengalaman. Contohnya orang-orang muda. Dulu mereka ni mengundi berdasarkan emosi. Mereka dengar apa yang ada kat internet, mereka dengar apa fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Rafizi Ramli, oleh Tony Puah, oleh Tun Dr. Mahathir, mereka percaya. Tetapi selepas diberi peluang kepada Pakatan Harapan, 22 bulan jadi kerajaan, mereka sudah ada benchmark. Mereka boleh buat penilaian, mereka boleh buat perbandingan. Mana lebih baik? Di bawah kerajaan Barisan Nasional atau di bawah kerajaan Pakatan Harapan? Jadi saya yakin hari ni kalau dulu orang pandang hina pada Barisan Nasional, hari ni nama BN itu sendiri sudah sangat harum. Kalau tak harum, kita tak adalah menang sampai 6 kali berturut-turut. Termasuklah pilihan raya kecil di Kemanis. Jadi Latif ni janganlah bodoh sangat, kan? Buat kenyataan tu kena bijaksana. Sebagai ini masalah kan? dia. Sebagai pemimpin, ini masalah yang Muhyiddin hadapi. Muhyiddin hari ni membentuk satu kerajaan. Kerajaan ni rapuh kenapa? Kenapa kerajaan ni rapuh? Pertama, kerana dia tidak ada majoriti di parlimen. Sebabnya tidak ada satu orang pun yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong, Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, yang berjaya mendapat ahli parlimen punya mandat lebih daripada 120 orang. Tak ada. Itu sebab pemilihan Perdana Menteri melalui proses kedua, iaitu dengan memanggil wakil-wakil ketua parti ni. Bila ketua parti yang pergi, contohnya Datuk Zahid, dia pergi mewakili 42 orang daripada Barisan Nasional, daripada parti lah. Tapi kalau tanya dengan 42 orang ni, semua sokong Muhyiddin tak? Belum tentu. Belum tentu semua sokong. Jadi dalam keadaan yang rapuh ni, kita tengok dia nak bentuk kabinet, dia ambil semua orang yang bermasalah. Orang yang melompat parti ni, saya nak beritahu, semua orang yang bermasalah. Mustafa Muhammad bermasalah. Dia diugut. Kalau dia tak lompat parti, maka tindakan SPRM akan dilakukan ke atas dirinya dan juga isteri dan anaknya. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin. Ada juga kes dia yang melibatkan anak dia, SSM. Begitu juga dengan orang yang yang lain-lain ni semua. Kan? Lain, semua ada masalah. Masalah takut dengan income tax ke, masalah takut dengan SPRM ke. Kalau tak ada masalah pun, jenis orang yang dah tak boleh tahan menjadi pembangkang. Tapi tu dia tak ready nak jadi pembangkang, maka dia ambil keputusan melompat dengan harapan diberikan tempat di dalam kerajaan. Tapi tu kalau kita tengok dari segi pengalaman orang yang lompat ni sekarang menjadi kerajaan, tidakkah orang-orang ini berguna kepada negara waktu kritikal itu? Adakah dia berguna pada negara?
Sebab kalau kita tengok dari segi orang baru dilantik daripada dulu, contoh di Pakatan Harapan, ramai di kalangan anggota-anggota jemaah menteri tu orang-orang baru. Jadi banyak dari segi sifat-sifat dia tu seperti Abang Mak Sabu kita pun kata masih lagi pembangkang. Kalau tanya saya, adakah yang lompat parti ini berguna? Mungkin ada setengah daripada mereka ni berguna. Contohnya macam Hamzah Zainuddin. Dia memang shrewd operator. Dia boleh gerakkan untuk koordinator, lingkupkan negeri. Dia boleh gerakkan untuk tarik orang ni untuk bersama dengan Muhyiddin. Memang ada kegunaan masing-masing tu, kita tak ada kelebihan lah, ada kelebihan. Dia ada kelebihan masing-masing. Memang ada kelebihan masing-masing. Tapi orang macam Azmin Ali, orang yang kita semua dah tahu ni memang tokoh semburit negara. Ada video jelas. Jadi orang macam ni, pilihan raya akan datang nak letak kat mana? Letak di Gombak. Kalau letak di Gombak, Ketua UMNO bahagian Gombak, Megat Zulkarnain pun akan lawan dia sebagai calon bebas. Kalau dia beranilah. Itu Megat dah cakap, dia akan bertanding calon bebas. Kalau Azmin bertanding di situ. Kalau Megat tak berani lawan, saya pun mungkin boleh lawan. Betul tak? Betul. Jadi orang macam ni akan jadi liability. Itu sebab saya nak beritahu dengan Tan Sri Muhyiddin, dia kena sedar bahawa dalam UMNO ni mungkin ada watak-watak yang dia tak suka. Tetapi kalau dia fikir tentang masa depan politik negara ni, dia nak fikir tentang masa depan politik Melayu, dia kena sedar bahawa hanya satu parti politik Melayu yang dia kena terima hakikat bahawa inilah parti yang akhirnya akan menguasai kerajaan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya cadangkan jangan bazir masa lama sangat. Dan jangan rasa hina pada UMNO ni. Jangan rasa jijik pada UMNO ni. Dia patut balik semula ke dalam UMNO. Saya setuju dengan pandangan saudara Datuk Nazri Aziz. Dia mengatakan Muhyiddin patut balik semula ke dalam UMNO dan diangkat menjadi presiden UMNO. Saya setuju. Bukan saya setuju dia jadi presiden. Saya setuju dia kembali kepada UMNO. Dan saya setuju supaya disegerakan pemilihan UMNO ni, bagi peluang kepada Tan Sri Muhyiddin bertanding. Kalau ketika itu ahli UMNO memilih nakkan Tan Sri Muhyiddin menjadi presiden UMNO, maka dialah Perdana Menteri kita. Jadi Tok, kita tengok dari segi soalan-soalan yang ditanyakan pada Datuk memang mantap. Ini Presiden Laskar Cyber Malaysia bersama dengan kita, yang tidak lain tidak bukan iaitu Datuk Lokman Noor Adam. Kita jangan ke mana-mana, lebih banyak lagi perkara yang akan kita kupas, perkara yang akan kita bongkarkan bersama dengan Datuk Lokman ni, yang orang berpengalaman, yang jasanya ada di setiap negeri sewaktu beliau memberi ceramah dan sebagainya. Orang yang penting ini, dan kita jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kita NGO baru ni bukanlah satu NGO yang akhirnya akan bertukar menjadi parti politik seperti Perkasa. Kerana hari ini saya begitu yakin, kawan-kawan kami pun begitu yakin, kita buat Laskar Cyber Malaysia ini adalah untuk memastikan serangan terhadap Pakatan Harapan berterusan, dan kita akan pastikan bahawa NGO ni akan terus menerus menjadi BN friendly.
Terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan juga yang sudah menonton dan sedang menonton ini. Kita ucap terima kasih banyak, dan pada hari ini tidak lain tidak bukan orang yang penting bagi studio kami pada hari ini, tetamu khas Datuk Lokman Noh Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia yang bersama dengan kita pada hari ini. Wow, tadi dia telah kongsikan pelbagai maklumat, pelbagai pengalaman, pelbagai pandangan peribadi beliau sebagai seorang Presiden Laskar Cyber Malaysia di dalam satu tajuk yang begitu menarik pada hari ini, cabaran Perikatan Nasional dalam proses pengagihan kerusi. Dan Datuk, benarkah ini mungkin ialah satu time bomb? Pasti. Macam mana Datuk? Pasti. Bagi saya ahli di bawah hari ini sudah nampak bahawa kepimpinan UMNO sedia ada hari ini gagal untuk mempertahankan kursi Perdana Menteri untuk diberikan kepada mereka yang merupakan majoriti di dalam kerajaan. Jadi hari ini kita pula tengok bagaimana menteri-menteri kabinet Muhyiddin hari ini daripada UMNO sendiri dengan beraninya menyatakan bahawa PRU yang ke-15 kita akan meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Jadi hari ini kita sudah tengok satu gelombang, gelombang kemarahan rakyat. Bila mana hari ini kepimpinan UMNO itu sendiri seolah-olah bagaikan mahu menjual menjual parti ni, menjual kedudukan UMNO itu sebagai sebuah entiti majoriti di dalam Perikatan Nasional untuk diberikan kuasa yang sepatutnya ada pada UMNO ni, dengan kedudukan kita yang besar, diserahkan kepada PPBM. Jadi ini telah menyebabkan satu gelombang kebangkitan rakyat yang hari ini kita tengok setiap hari di Facebook, terutamanya Instagram, YouTube. Mereka sudah mula merasa tidak senang dengan kerjasama di dalam Perikatan Nasional. Terutama anak-anak muda sekarang tu. Anak-anak mereka muda sangat tidak senang. Peringkat awal tu dulu ramai yang menyokong. Termasuk saya pun, saya peringkat awal saya sokonglah. Bila dia orang ni mula ketika kita ni dah jadi kerajaan, tiba-tiba ini bila saya membuat laporan polis ke atas Gopal Sri Ram dan juga Tun Dr. Mahathir kerana pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Apandi, bekas Peguam Negara, mengatakan Gopal Sri Ram dihantar oleh Dr. Mahathir untuk meminta supaya Tan Sri Apandi menangkap dan mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak. Bila Tan Sri Apandi bertanya dengan apa ni, Gopal Sri Ram, apa sebab saya nak tangkap? Dia kata semua orang benci dengan Datuk Seri Najib, kita tangkap je, ramai akan happy. Kepala otak dia mana boleh buat negara ini sesuka hati bapak dia. Betul tak? Tingkat pakai tangkap negara, kita ada rule of law. You tak boleh buat sesuka hati you. Betul. Nak ambil tindakan pada sesiapa mestilah berdasarkan lunas undang-undang. Kan? Jadi di bawah kerajaan Pakatan Harapan pula diangkat pula orang ni menjadi peguam kanan untuk kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Jadi itu sebab saya nampak bila mana saya buat report polis ke atas Gopal Sri Ram dan Tun Dr. Mahathir, hari yang sama tiba-tiba pihak polis telefon beritahu bahawa AG Chambers, Jabatan Peguam Negara, Siti Zainab lah yang saya sebut tadi tu, mahu mengenakan bon jaminan keamanan ke atas diri saya. Seolah-olah apa yang saya cakap tu menyebabkan negara tidak aman. Dan bila kita pergi ke mahkamah, hujah yang digunakan oleh pihak pendakwaan ialah laporan polis yang telah dibuat ke atas diri saya. Salah satu contohnya, saya menasihati Tun Dr. Mahathir supaya tidak menasihati negara-negara Islam, negara Arab yang bertelagah sesama sendiri. Sebaliknya, saya menasihati Tun Dr. Mahathir menumpukan perhatian menyelesaikan pertelagahan di kalangan umat Islam dalam negara ini yang dia jadi champion. Tiba-tiba saya nak dikenakan bon kerana kenyataan saya mengkritik Tun Dr. Mahathir. Takkan gila? Tiba-tiba. Siapa yang jadi Perdana Menteri ni? Tiba-tiba. Itu yang sebab saya merasakan seolah-olah yang jadi Perdana Menteri hari ini bukannya Muhyiddin, tetapi Mahathir. Sebab hari ini masih ada lagi orang Mahathir di dalam AG Chambers. Tapi alhamdulillah lah,
Kerana SG1 yang dah berhenti 17 bulan 7 ni, insya-Allah akan digantikan dengan yang Dato' baru lah. Abdul Razak. Yang Dato' baru Abdul Razak ni saya tak tahu. Jadi saya tak nak komen dulu. Tetapi Dato' Abdul Razak Musa ni pernah bertekak dengan Karpal Singh dan juga Gobind Singh Nio. Jadi sekurang-kurangnya saya rasa lega. Bukan daripada kelompok yang menyokong DAP. Tapi tu kalau kita tengok tu, apakah pandangan Datuk lah? Kalau kita tengok tadi anak-anak muda ramai ni di depan skrin kita ni yang tag saya banyak-banyak ni, apa khabar semua? Saya sampaikan soalan yang ditanyakan oleh anak-anak muda tu. Apakah pandangan Datuk tentang tahap kematangan politik anak-anak muda kita sekarang yang semakin orang kata matang, lantang bersuara dan boleh membuat keputusan? Apakah pandangan Datuk? Saya minta maaf lah, saya terpaksa bercakap jujur. Silakan tu. Saya nak beritahu, saya rasa tahap kematangan ni belum lagi berapa matang. Dari segi masih lagi dipengaruhi dengan emosi. Mungkin anak-anak muda hari ni sudah sedar. Sedar ni maksudnya mereka sedar bahawa dulu mereka terpedaya dengan tipu muslihat, dengan fitnah yang dilontarkan oleh kerajaan Perikatan Pakatan Harapan. Tetapi saya tengok apabila Perikatan Nasional memerintah, trend menghentam membabi buta berdasarkan fakta yang mereka perolehi melalui internet ni masih berterusan. Masih lagi berterusan. Maknanya apabila kita menerima sesuatu maklumat ini tidak berlakunya elemen tabayun ni ataupun elemen untuk memeriksa sama ada maklumat itu betul ataupun tidak. Itu masih lagi tak berlaku. Masih tak berlaku. Contohnya kalau kita tengok kan ada saja orang cakap pasal sesuatu isu, kita tengok kawan-kawan kita ni mudah terpedaya. Maknanya mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh kan. Tanpa usul periksa. Mereka tak usul periksa. Ada setengah-setengah, bukan kata semualah yang dalam kerajaan Perikatan Nasional ni tak bagus. Ada banyak yang bagus. Ada yang bagus. Yang bagus kita kena kata bagus. Contohnya kan, bila Menteri Kesihatan kata nasihatkan kita banyak meminum air suam kan. Adalah Dr. Amalina contohnya kan. Mungkin dia masa Tuan Dr. Mahathir pergi ke sana, dia rasa kagum sangat dengan Tuan Dr. Mahathir. Memang dia belah Pakatan Harapan. Dia komen memperlekeh. Tetapi saya nak beritahu, saya banyak membaca tentang coronavirus ni. Dan memang banyak di kalangan tulisan-tulisan daripada pakar-pakar yang mengkaji tentang coronavirus ini. Memang mereka mengatakan bahawa coronavirus ni apabila mereka masuk ke dalam badan kita, mereka akan duduk di kerongkong. Kerongkong. So, meminum minuman yang panas itu akan membantu coronavirus ini masuk ke dalam perut kita. Dan perut kita ni, asid di dalam perut kita itu boleh membantu untuk membunuh kuman. Kan? Itu tapi bila Dr. Amalina mempertikaikan kenyataan yang dibuat oleh Dr. Adham, contohnya kan, netizen ni cepat respon memperlekeh Dr. Adham. Menteri Kesihatan tu. Menteri Kesihatan. Ini antara benda yang saya nampak. Maknanya budaya lama yang ditinggalkan oleh Pakatan Harapan tu masih lagi terbawa-bawa. Jadi politik, kalau nak dikatakan politik matang ni, kita boleh membantah sesuatu. Tetapi kita kena pastikan bantahan yang kita buat itu berdasarkan fakta, berdasarkan hujah yang betul. Itu betul. Maknanya kena ada semak. Kita kena semak ataupun kita kena tabayun dulu. Tapi ramai yang berterima kasih dengan frontliner tu. Alhamdulillah. Sewaktu coronavirus ni ramai berterima kasih. Saya ada benda juga yang saya tak berapa setuju. Kan ada setengah-setengah kenyataan yang dibuat oleh, contohnya lah kan, oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Saya tak bersetuju. Contohnya tentang penggunaan mask. Kan? Dia kata kita hanya pakai mask apa ni, batuk-batuk kalau ada simptom yang menunjukkan kita dijangkiti coronavirus. Jadi ini tak tepat. Saya memang tak boleh terima kalau seorang yang ada kepakaran dalam bidang kesihatan boleh mengeluarkan kenyataan begini.
kerana WHO sendiri pun dah buat U-turn. WHO menggalakkan supaya pakai mask. Negara-negara dalam dunia ni menggunakan mask. Setiap kali keluar rumah pakai mask. Kan? Jadi macam mana pula tiba-tiba Ketua Pengarah Kesihatan mengeluarkan kenyataan mengatakan kalau ada simptom, sedangkan kita ambil contoh Ashraf Muslim, salah seorang daripada artis kita yang mengidap coronavirus. 14 hari pertama dia dah dikesan positif. Sudah positif. 14 hari langsung tidak ada simptom. Tak nampak. Maknanya kalau kita menggunakan pandangan ini, maka maknanya ramailah orang yang ada simptom yang merupakan carrier, pembawa virus corona ni kan, disebabkan dia tak ada simptom dan tidak ada arahan mewajibkan pemakaian mask, maka mereka tak pakai mask. Tapi Tok, jasa dia tu memang perlu kenang juga. Betul, saya kenang jasa. Ada yang kenang, ada yang kena perbaiki kan. Tapi saya lebih kenang jasa orang perempuan, ada seorang doktor yang banyak menyediakan perkara-perkara yang nak dibaca oleh beliau kan. Saya lebih respect orang yang buat kerja ni daripada orang yang tukang duduk depan ni kan. Cuma bagi saya sebagai seorang Ketua Pengarah Kesihatan, dia kena firm. Bagaimana dia boleh paksa seluruh rakyat Malaysia duduk di rumah? Dia boleh paksa kita duduk di rumah, tetapi dia tidak boleh paksa kita untuk memakai mask. Dia kata orang susah, mungkin tak mampu untuk pakai mask. Kalau tak boleh pakai mask, pakailah kain, pakailah tuala, kan? Jangan pakai coli tutup muka sudahlah. Tapi tu kalau mask ni dia banyak mask, ada yang 95, tak kira. Tetapi kalau kita pakai kain, kita pakai kain yang tidak 3 layer sekalipun, ianya mengurangkan penyebaran. Sebab virus ini akan tersebar sekiranya kita batuk, kita bersin dan itu sumbernya daripada sesama daripada mulut. Kalau kita tak pakai mask, maka bila bersin kita akan tutup mulut. Bila kita tutup mulut, tangan kita infected. Tangan kita infected, kita pegang meja ada virus. Pegang kursi ada virus. Pegang kereta ada virus. Itu akan tersebar. Jadi itu sebabnya saya kadang-kadang saya terfikir juga. Sebenarnya angka-angka yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan ni betul ke tidak? Kan? Sebab kalau angka tu serius, sudah pastilah langkah-langkah yang tegas akan diambil. Kan? Tetapi macam minta maaf cakap lah kan, saya mempunyai insting seolah-olah macam nak virus ni dilambatkan pemergiannya. Kita tak minta, kita tak minta tu, tak minta macam tu kan. Macam dilambatkan pemergian dia. Macam proses pemulihan tu nak dilambatkan untuk menyelamatkan kerajaan. Tapi tu kita tengok frontliner, budi frontliner tu perlu dikenang. Budi frontliner saya kenang. Budi di atas bukit Tandam Jauh Ubi tu. Setiap orang yang dipertanggungjawabkan, dia mesti jalankan tugas dia dengan betul. Tak betul saya bantai, saya tak peduli. Tapi tu kita ada satu pantun untuk frontliner ni. Di atas bukit tanamnya ubi, burung tempur buatnya sarang. Bukan budi sebarang budi frontliner perlu dikenang. Jadi kita jangan ke mana-mana tu, kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ini.
Baik, terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan kami pada malam ini, yang begitu mantap sekali. Nampak sudah berapi sekarang tu. Ramai kan, ramai yang komplain ada yang memberi semangat banyak kepada Datuk. Teruskan, dia kata, Datuk Lokman Adam teruskan di dalam satu tajuk yang cabaran Perikatan Nasional dalam proses pengagihan kerusi. Ada frontliner tadi ucap terima kasih tu daripada YouTube, daripada Penang. Frontliner dia kata ingat juga Datuk. Kita ada panggilan di talian, kita ada beberapa pemanggil yang sudah panggil kepada kita, dan kita akan sama-sama mendengarkan sedikit soalan daripada pemanggil, daripada orang-orang kita yang ingin bercakap secara langsung dengan Datuk. Ini daripada mana kita tak tahu lagi ni. Ni kita tengah tunggu, boleh studio boleh connect in untuk kita tengok, iaitu beberapa pemanggil yang sedang menunggu kalian. Okey. Ada. Halo. Apa khabar? Hello. Apa khabar? Sihat. Assalamualaikum. Selamat malam, Datuk. Ya. Assalamualaikum. Saya Lisa dari Pantai Dalam. Pantai Saya Dalam. nak bertanya pada Datuk Lokman Adam soalan lah. Silakan, teruskan. Okey, Pak. Lisa dari mana? Pantai Dalam ya? Pantai Dalam Saya dari Pantai Dalam. Ya. Teruskan. Okey. Pandangan anak muda sekarang, dia mengharapkan pembubaran parlimen agar mendapat mandat yang lebih besar kan? Tu Adi soalan supu ni. Langkaan Datuk Lokman, bilakah pilihan raya umur 12? Adakah dia memang perlu untuk dibubarkan? Itu sahaja soalan dari saya. Okey, baik, terima kasih Lisa daripada Pantai Dalam tu. Lisa daripada Pantai Dalam. Kita ada satu lagi pemanggil yang mungkin Datuk boleh fikirkan. Bagaimana? Satu lagi pemanggil kita boleh connect in. Kadang waktu kita dah hampir ke muncak siaran kita pada hari ini. Kita ada lagi satu lagi pemanggil yang akan menanyakan soalan kepada Datuk Lokman Noor Adam kita, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Okey, halo. Kita ada satu lagi pemanggil ya, daripada teman kita yang tak tahu daripada mana tunjuk. Halo. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, bos. Ya. Teruskan. Siapa nama? Wahid. Dari Seremban Seremban ni mana ni? Seremban Port Dickson ke Negeri Sembilan mana ni? Ya, saya nak tanya lah soalan pada Datuk Lokman Adam. Ya, okey. Teruskan. Okey. Kenapa Datuk Lokman Adam setelah dipecat dari UMNO masih lagi aktif dalam memperjuangkan PM? Biasanya orang kita pecat sudah lari tau. Tapi itu itulah soalan saya lah. Ya, baik. Terima kasih Cik Wahid. Terima kasih. Terima kasih. Baik, so ini soalan dua ni nampaknya soalan dua ni Makcik Kiah goreng ikan puyuh. Ni banyak pantun yang dihantar pada saya. Saya baca ni. Siapkan juadah jamu Pak Roslan. Ikan puyuh, siapkan juadah jamu Pak Roslan. Soalan masuk macam nak PRU ya tu. Silakan jawab. Silakan Datuk jawablah soalan. Saya jawab soalan yang pertama, yang kedua dulu lah. Dua. Okey. Dia kata kenapa saya masih bersama dengan Barisan Nasional walaupun saya dah dipecat. Soalan saya balik, ada ke parti lain yang lebih baik daripada Barisan Nasional? Maknanya UMNO lah tu. Sebab saya dah pernah bersama dengan PKR dulu. Lebih kurang dalam 6 tahun. Saya ahli majlis pimpinan tertinggi PKR yang pertama yang menang bertanding, yang termuda menang bertanding pada tahun 2001 kalau tak silap saya. Dan saya pernah berada dalam UMNO ni daripada umur 15 tahun saya ikut bapak saya. Dan umur 18 saya dah jadi ketua pemuda cawangan. Dan umur 22-23 saya dah terlibat dalam politik di peringkat nasional. Umur 25 saya dipecat daripada UMNO. 25 dipecat? 25 dah kena pecat. Dah kena pecat. Dan ini biasa ni, biasa. Biasalah. Saya hanya sebut satu perkataan ni. Ya. Apa tu? Saya kata pembohong. Saya cakap tu kepada Perdana Menteri. Kena pecat. Kena pecat. Pecat dengan syarat 3 tahun tak boleh merayu. Tak boleh merayu? Tak boleh merayu. Kali kedua, bila saya tegur Izam Makno, ketika saya dalam keadilan, saya dipecat daripada jawatan seterusnya. Dan kemudian Izam dan Azmin berpakat mengugut Presiden PKR ketika tu, Wan Azizah, meminta supaya mereka memecat saya, kalau tidak
mereka keluar parti. Mereka keluar parti. Jadi masa tu walaupun ahli majlis pimpinan tertinggi memutuskan minta saya digantung sehingga saya memberikan penjelasan. Tetapi disebabkan ugutan daripada dua orang ni, PKR mengambil keputusan memecat saya. Tapi Datuk berani Datuk Jadi kalau tiga orang tiga kali kena pecat, dah 2 kali kena pecat, dah kalis Datuk, dah kalis. Biasalah. Dah biasa. Tapi saya nak beritahu satu je, kan. Sepanjang pendirian lebih kurang daripada, saya ingat dah 32 tahun dah saya dalam politik ni. Saya dah menilai kedua-dua belah pihak. Okey. Dah berasa lah. Saya dah menilai kedua-dua belah pihak, baik pihak BN, baik pihak pembangkang. Buruk-buruk BN ni, BN jauh lebih baik berbanding dengan Pakatan Harapan. Satu contoh? Satu contoh. Banyaklah contoh, banyak sangat. Terlalu banyak. Tak cukup ke 22 tahun dan 22 bulan yang kita sesara ni. Itu salah satu contoh. Jauh lebih baik. Kan? Jadi kalau kita ada masalah dengan kepimpinan UMNO, jangan kita hukum UMNO tu. Ya. UMNO tak bersalah. UMNO hanya satu entiti, satu parti. Ya. Kan? Jadi kalau kita boleh buat perubahan, kalau kita tak boleh minta supaya pemimpin UMNO tu berubah, transform. Kita nak tengok pemimpin UMNO ni transform. Diri dia sendiri ataupun tidak bila parlimen berubah. Tadi ada satu soalan tu. Kita tengok. Itu kemudian saya jawab. Kalau misalnya lepas pilihan raya ni, bila Tan Sri Muhyiddin bubarkan parlimen saja, kita tengok sifat sebenar Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi ketika itu mengambil keputusan, UMNO berdiri atas kaki dia sendiri bersama dengan MIC, MCA, dan PBRS dan juga PAS. Maka kita sokong dia. Kita sokong dia. Maknanya pendirian presiden itu. Maknanya presiden itu dia boleh ubah diri dia sendiri. Kalau dia ubah, kita sokong lah. Ya. Betul tak? Kalau dia nak jual parti kita ni pada musuh, orang yang pernah khianat kepada kita, takkan kita nak duduk diam. Kita lawan lah. Kalau kita tak boleh nak lawan, kita tunggu pemilihan, kita tukar presiden lain. Tapi jangan kita hukum parti tu. Kan? Parti tu. Sementara ni berjuanglah atas platform lain. Kan? Bila katalah presiden dah berubah, saya dah 3 kali hantar sebenarnya surat minta supaya dikembalikan. Kerana ketika proses mengundi nak membuang saya tu, orang yang bukan MT pun angkat tangan juga. Ketua-ketua perhubungan yang bukan dilantik sebagai MT, yang tak menang sebagai MT, mana ada kuasa untuk angkat tangan. Kalau saya ni tak sayang parti saya, dah lama saya bawa pergi mahkamah. Kan? Tapi kalau sikit hari lagi, Datuk sayang lagi lah ni. Sayang mesti ada sayang. Sayang lagi sebab parti saya tak ada dosa pada saya. Pasal saya nak ni. Datuk, kalau andai kata parti ni memang saya rasa parti ni dah buat terbaik untuk rakyat Malaysia. 61 tahun BN jaga rakyat ni dah cukup baik. Hari ni kalau kita tengok kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni pun, kenapa kerajaan ni lebih diterima berbanding dengan Perikatan Nasional, dengan Pakatan Harapan. Sebab di dalam kerajaan ini ada ramai menteri-menteri UMNO. Kena faham. Orang pengalaman tu. Ada ramai menteri daripada MCA, ada ramai menteri daripada MIC, ada wakil daripada MIC. Jadi mereka ni lah yang memberikan kekuatan kepada Tan Sri Muhyiddin. Dan jangan lupa juga, Tan Sri Muhyiddin banyak keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan cadangan-cadangan yang diberikan secara berterusan tanpa putus oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Maknanya he is being backed by Datuk Najib. Itu sebabnya banyak keputusan-keputusan dia, bila datang idea tu daripada orang yang bijak macam Datuk Najib, maka keputusan dia keputusan bijak. Kan? Dulu kita ada seorang Perdana Menteri, 22 tahun pengalaman dia, tapi bodoh. Kan? Tak cerdik. Dia tindas rakyat, padahal duit ada. Kan? Tapi hari ni orang dah boleh menilai. Dan penilaian saya, buruk macam mana UMNO, Barisan Nasional, UMNO tetap di hati saya. Wow. Tok, kalau esok ada presiden call suruh jumpa presiden, Datuk pergi tak? Dan maknanya sayang lagi lah. Semua manusia boleh, semua manusia buat kesilapan. Boleh bincang. Saya pun tak lari berkesilapan. Cuma kadang-kadang tapi bagus tu, cara saya tak sama dengan orang lain. Kalau kita tengok Datuk Najib, Datuk Najib cara dia lain. Kan? Saya banyak
tak bersetuju di antara satu sama lain. Biasalah bertikali sebab dah dia orang baik dan dia ingat semua orang baik macam dia. Susah. Macam saya ni, saya banyak pengalaman pahit. Kan? Saya nak percaya kat orang tu payah. Tapi kalau saya dah betul-betul percaya kat orang, saya percaya betul-betul. Percaya betul-betul tu. Tu ada komen daripada saya sentiasa dalam apa keadaan pun saya akan buat untuk kita dapat hasil yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama saya always prepared for the worst. Tu ada yang di kalangan komen-komen kita daripada YouTube, dia menanyakan, dia kata suara Datuk masih diperlukan dalam UMNO. Alhamdulillah. Dan juga Datuk orang yang boleh berbincang, maknanya boleh mengaku salah. Mengaku salah, kalau buat salah boleh mengaku salah. Kalau kita silap, kita kena mengaku salah. Minta maaf semua boleh, Datuk. Jadi orang macam tu. Inilah budaya baru yang kita kena ada kan? Kena terima. Kita kena kena terima. Kita kena imarahkan, kita kena budayakan. Tapi sifat-sifat seperti ini tak ada dekat pemimpin lain. Pemimpin lain tu kadang-kadang dia kalau sudah marah tu marah betul-betul. Ada, cuma mungkin tak nampak. Tak nampak. Tak buat live. Datuk marah ni. Jadi maknanya Datuk Lokman kita ni boleh terima tu. Boleh terima orang kritik, boleh terima orang marah pecat pun boleh terima. Kalau kita tak boleh terima orang kritik, kita tak boleh kritik orang. Tak boleh jadi pemimpin juga. Bila kita boleh kritik orang, kita kena bersedia dikritik juga. Saya harap Presiden UMNO akan tengoklah pada malam ini ni. Okey, kita kembali kepada soalan nombor satu tadi. Lisa. Bilakah Parlimen akan dibubarkan? Okey. Sebenarnya kena tahu bahawa apabila pada ketika Beliau Mahkamah Di-Pertuan Agong memanggil 222 orang ahli parlimen, ketika itu tak ada seorang pun yang mendapat 112. Okey. Tapi kenapa Kebawah-Duli Tuanku dia mengambil pendekatan kedua, memanggil ketua-ketua parti dan meminta ketua-ketua parti ni berunding, dan parti mana, gabungan parti mana yang mempunyai majoriti lebih daripada 112 untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Okey. Kena faham teori dia. Saya pun nak kalau boleh ketika bulan 2 itu hari bila je Tun Dr. Mahathir letak jawatan, saya pun mengharapkan supaya bila Mahathir sudah hilang kepercayaan daripada wakil rakyat Pakatan Harapan, saya mengharapkan supaya dia adakan pilihan raya. Kerana saya yakin sekiranya pada ketika itu, selepas pilihan raya kecil di Kimanis, bila Barisan Nasional bertanding dengan PAS, kita akan menang 2/3. Saya yakin BN dengan PAS 2/3. Maknanya muafakat nasional. Sekarang kita dah merosot banyak. Kerana apabila kita mengangkat golongan minoriti ini menjadi ketua kita, Perdana Menteri kita, kita mengangkat musuh kita ni menjadi Perdana Menteri kita, sudah pastilah dia nak menjaga kepentingan parti dia. Itu kita tak boleh salah. Bagi saya cemburu. Saya cemburu dengan orang PPBM kerana mereka ada pemimpin yang walaupun hanya dapat sokongan 7 orang daripada parti dia, dia boleh makan yang ada 39 orang ni. Tapi Datuk rasa bila kita perlu orang macam ni untuk duduk dalam parti kita. Kan? Jadi apa ni, pada pandangan saya lah, pada pandangan saya. Datuk, okey. Ketika itu bila mereka dah membentuk kerajaan, sebab apa Tuanku tidak bubarkan? Kerana ketika itu kita diambang krisis COVID-19. Dan kebetulan pada ketika itu Tuanku ni baru saja dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan dia juga adalah baru saja dilantik sebagai Sultan Pahang. Tuanku. Jadi dia boleh dikatakan agak junior berbanding dengan raja-raja lain. Walaupun dia boleh, satu kelebihan Tuanku ni, walaupun dia boleh buat keputusan sendiri, tetapi dia memanggil majlis raja-raja. Dia minta nasihat majlis raja-raja. Itu kelebihan dia tu. Itu kelebihan dia. Kelebihan dan alhamdulillah bila dia minta nasihat majlis raja-raja, ada di antara raja-raja yang senior ni menasihatkan dia, jangan kita buat pilihan raya ketika COVID sedang melanda. Mereka minta dianjakkan. Jadi baginda ni itulah ada sebabnya strategis dia tu. Itu sebabnya wujudnya peringkat kedua, iaitu usaha mencari Perdana Menteri dengan memanggil ketua-ketua parti.
Okay. Tetapi bila dibentuk ni, walaupun pada hakikat dia dapat 114, tetapi pada hakikatnya, contohnya daripada 42 orang ahli Barisan Nasional, bukan semua menyokong menyokong Tan Sri Muhyiddin. Betul tak? Betul. Jadi ini menyebabkan bahawa keadaan itu sangat vulnerable. Ketika COVID melanda, ketika itu kita ada sidang parlimen. Jadi disebabkan pasal COVID ini, adalah alasan untuk buat sidang parlimen tu hanya beberapa jam. Iaitu hanya mendengar titah ucapan tuanku. Bahas pun tidak. Maka tidak perlu tukar speaker, tidak perlu buat undi tak percaya dan sebagainya. Tetapi untuk 13 hari bulan Mei ni, dia tak ada pilihan. Kena buat juga. Dia kena buat juga. Betul tak? Dia kena buat juga. Sebelum ni dia terpaksa buat juga. Dan kena ingat juga bahawa negara ni bakal dilanda krisis ekonomi. Sudah berlaku ke belum? Sudah berlaku dan akan parah. Bila ni akan parah? Bila moratorium ni berakhir. Sekarang ni semua orang enjoy life. Because why? Everybody got extra money. Orang yang ada kerja lah. Contohnya kaki tangan kerajaan. Dia gaji jalan, tak payah kerja. Betul tak? Kemudian tak payah bayar kereta, tak payah bayar rumah, tak payah bayar pinjaman bank rakyat, pinjaman peribadi dan sebagainya. Tak payah, semua tangguh 6 bulan. Betul tak? So dia ada lebihan tunai. Bila dia ada lebihan tunai ni, dia punya enjoy lain macam. Dia beli makanan, kalau dulu KFC sebulan sekali, dia boleh pergi 3 kali. Betul tak? Sebab duduk rumah. Sebab duduk rumah, boleh order macam-macam. Kalau kita tengok sepanjang tempoh PKP ni, kalau you tanya dengan online shopping, dia orang punya meniaga boost. Betul? Yang lingkup ni orang yang terpaksa tutup kedai. Betul tak? Ni yang transport, yang hantar makanan pun boost. Semua sekali. Kan? Kemudian selepas bulan 9 ni, apa jadi? Semua orang kena start bayar sewa rumah, moratorium dah habis. Moratorium dah habis. So kuasa membeli extra money ni dah tak ada macam dulu. Hidup dah jadi sempit macam biasa. Masa tu orang dah mula sengsara sikit. Tu ada orang kata, dia kata kena jasa juga pegawai kerajaan ni tu. Pegawai kerajaan saya rasa dia dapat RM500. Dia dapat RM500. Itu kira kenang jasa lah. Jasa dia tu. Tan Sri Muhyiddin ni dia darah UMNO ada. Jadi dia pun duduk bawah pemerintahan Datuk Seri Najib. Dia tahu Datuk Seri Najib jaga kaki tangan awam macam mana. Cara dia. Jadi dia pun, saya rasa dia tak meninggalkan kaki tangan awam. Kaki tangan awam pun dapat RM500 tu lagi. Jadi saya nampak sekarang ni, suka tak suka, Tan Sri Muhyiddin kena buat pilihan raya sebelum proses moratorium ni mula memberi kesan pada rakyat. Maknanya sebelum habis moratorium. Sebelum habis moratorium. Jangkaan Datuk tu Ketiga, kita kena tahu juga bahawa bulan 10 ni kena bentang belanjawan. So kalau misalnya belanjawan tu dibentang, dia gagal untuk mendapat belanjawan itu diluluskan, maka jahanam negara. Tapi ada yang dikatakan kenyataan bahawa belanjawan ni akan dibawa ke tahun 2021 tu. Tak boleh. Tak boleh. Pembentangannya akan dibawa 2021. Dia kena buat juga. Dia kena buat juga kan. Kalau dia nak buat, dia nak belanjakan bajet tahun depan tu. Kalau tidak dia tak boleh belanja tahun depan. Dia kena buat untuk tahun ni. Tetapi kalau sebelum ini mereka mencadangkan untuk mengadakan pilihan raya sekitar bulan 10. Tapi perkembangan terkini, alhamdulillah lah, bila kita mula bangkitkan kenapa nak lantik. Ini ada jugalah menteri-menteri bengak macam Anwar Musa pergi buat pengumuman kata nak lantik Tan Sri Muhyiddin. So orang UMNO dah mula marah. Ada pula yang menceritakan bahawa kursi-kursi UMNO ada 58 kursi nak diberikan kepada Bersatu. Orang-orang UMNO lagilah marah. Jadi gelombang ni Tan Sri Muhyiddin monitor. Jadi saya tengok dia sudah menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Itu dia guna Hamzah Zainuddin. Dia guna pengalaman dia tu ada tu, pengalaman dia tu. Dia punya political operator ni untuk berjumpa dengan orang tertentu. Koordinator, jumpa dengan Anwar Ibrahim. Berbincang. Bincang. Jadi insya-Allah lah untuk 13
13 bulan Julai ni. Julai. Untuk Parlimen, sidang Parlimen ni. Sidang Parlimen. Ya. Halangan pertama nak menukar speaker. Okey. Arif nak ditukar kepada Azharun. InsyaAllah selesai. Okey. Sebab Geng Anwar pun akan sokong. Ada sokongan daripada koordinator yang bincang ni. Ya. Kemudian datang sampai bulan 10 nanti. 10. Bila nak buat bentang belanjawan pun tak ada masalah dah. Sebab Anwar pun dah bersetuju untuk menyokong. So yang tertiarap sekarang ni tunduk Tomah dia. Jadi tu saya pun bila saya cakap Tan Sri Muhyiddin boleh bertahan 4 jam je satu hari kan. Saya tengok dia pun bersungguh kan. Masuk Felda, keluar Felda 3 hari sudah saya tengok. Daripada pagi sampai petang program ni. Maknanya dia boleh hidup lebih daripada 3 jam. 4 jam satu hari. Ya. Alhamdulillah lah. Kita pun doa dia sihat. Cuma bukankah lebih sihat kalau dia gambling tenaga Datuk Najib. Dia gambling tenaga Datuk Zahid, dia gambling tenaga semua kepimpinan UMNO bersama kembali. Kalau Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri sampai ujung penggal pun saya rasa tak ada masalah. Tapi janganlah dia tinggalkan orang macam Tok Mak Hassan. Betul tak? Ya. Macam mana Tok Mak Hassan timbalan Presiden UMNO menang bertanding. Bagilah senator. Letak dia timbalan Perdana Menteri. Betul tak? Letak dia timbalan Perdana Menteri. Ramai tu yang komen-komen kata betul. Betul. Letak dia timbalan Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya ramai sikit daripada UMNO ni yang menyokong dia untuk kekal berkuasa. Tapi kena ingatlah kes-kes yang melibatkan orang UMNO yang dulu zaman pemerintahan Pakatan Harapan dia orang lanyak kita dengan pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution, pendakwaan terpilih, yang jelas membuktikan niat jahat Pakatan Harapan. Semua kes ni buang. Tok. Ada orang tanya ni tu. Ada orang tanya ni. Datuk, agak-agaknya soalan dia tu yang dia tanya tu macam Lisa juga. Dia kata agaknya tahun ni ke tahun depan pilihan raya tu? Ikut perkembangan yang terkini tahun depan lah. Tahun depan. Itu tahun depan. Macam di hujung lah ni. InsyaAllah. Tahun depan. Tahun depan dia berubah daripada masa ke semasa. Berubah. Angin tu berubah. Bila dia tengok keadaan senario ni, kalau dia buat pilihan raya pun tak boleh. Tak boleh tak menguntungkan dia. Ya. Pertama nak suruh UMNO dengar cakap dia, dia nak 58 kursi, no way. Saya tak fikir Datuk Zahid akan bersetuju. Masih lagi negotiate. Kalaupun bagi macam mana pun, kalau katalah bagi 10 kursi pun kat PPBM, saya yakin orang UMNO pun tak setuju. Betul. Jadi dia perlu lebih masa untuk fikir apa formula terbaik untuk Perikatan Nasional. Perlu banyak persefahaman. Kena banyak persefahaman. Dan hentikan penganiayaan. Ini saya tengok anak Datuk Najib masih lagi dianiaya. Baru-baru ni mahkamah perintahkan untuk bayar 37 juta. Bukan mahkamah suruh bayar, kena faham ni, kan? Mahkamah perintahkan supaya Nazif melunaskan apa yang dituntut oleh lembaga hasil dalam negeri. Cuma persoalan dia, lembaga hasil dalam negeri zaman Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan, dia memang aniaya ramai orang UMNO. Cuba bayangkan, masuk akal tak Datuk Najib terima sumbangan 681 juta US dollar. Bila sumbangan tu diterima, kena income tax. Bila dia belanjakan bagi orang duit, kena income tax. Bila dia pulangkan, kena lagi income tax. Akhirnya 1,600 juta ringgit cukai pendapatan. Cukai pendapatan saja. Maknanya income Datuk Najib 5 bilion. 5 bilion. Mana masuk logiknya? Waktu pakatan dulu. Saya bimbang kalau misalnya Tan Sri Muhyiddin tak melakukan sesuatu untuk menghentikan penganiayaan pada pemimpin-pemimpin UMNO ni, akhirnya apa akan berlaku? Datuk Najib mungkin boleh lepas. Dalam keadaan senario hari ini saya tengok Zainab pun dah tak dapat tempat di SG1. Ada kemungkinan besar, kita bersangka baik, ada kemungkinan besar ada perubahan. Ada perubahan. Maknanya tidak ada campur tangan politik dalam kes
yang bakal diputuskan pada 28 hari bulan ni. Inilah yang dikatakan Ini yang era kita baru. nak. Era baru. Kita nak supaya tak ada campur tangan politik. Tidak ada lagi penganiayaan ke atas Dato' Najib. Kita nak supaya semua kes-kes lain yang melibatkan Tengku Adnan Mansur, Bong Mokhtar dan sebagainya ni semua digugurkan. Pendakwaan yang berniat jahat hanya kepada kepimpinan UMNO ni digugurkan. Mengikut undang-undang lah. Mengikut undang-undang. Tapi Tok, adalah komen-komen daripada kita punya Instagram Dia kata bosku ni lebih popular kan sekarang. Bosku lebih popular macam mana Tok? Ramai yang pergi mana-mana semua ikut. Kita faham. Itu sebab orang tanya saya kenapa saya dengan bosku. Sebab bagi saya tak pernah jumpa lagi seorang Perdana Menteri yang lebih baik daripada Dato' Najib. Sebab itu bukan setakat dari segi walaupun dia ni lahir dengan sudu perak, tapi jiwa dia pada rakyat tu tak pernah renggang. Masa dia jadi pemerintahan dia sebagai Perdana Menteri, kita tengok dari segi manfaat yang diperolehi golongan B40 dengan bantuan BRIM-nya, dengan bantuan awal persekolahannya, bantuan kepada nelayan, bantuan kepada pekebun kecil, bantuan kepada peneroka Felda, bantuan kepada penoreh getah bulan 11, 12 bulan Januari musim tengkujuh tak boleh pergi menoreh, musim hujan ada bantuan musim tengkujuh. Lepas tu kita tengok pesawah padi sementara menunggu hasil tuaian RM200, RM200. Sementara tunggu hasil tak ada. Waktu beliau jadi Perdana Menteri, dia buat klinik rakyat satu Malaysia. Dia buat macam-macam untuk rakyat. Demi rakyat. Demi rakyat. Dan saya tengok dulu dia punya walkabout dia punya kerja ni sampai badan pun tak terurus. Tapi yang ni tu bukan Datuk saya tengok tau. Di kalangan anak-anak muda, di kalangan kawan-kawan kita yang lain, dulu dia nampak Dato' Najib ni begini. Tapi apabila hakikatnya sekarang, dia dah nampak dah, oh bosku begini rupanya. Sebab tu tadi yang Datuk cakap tu bukan puji-puji tu. Itu kenyataan. Ya, betul. Dulu orang tak nampak. Dulu orang dijanjikan dengan bulan dan bintang. Dulu dijanjikan nak hapuskan pinjaman PTPTN. Anak muda mana yang tak setuju, tak sokong. Betul. Dulu dijanjikan akan dihapuskan tol. Siapa yang tak nak tol dihapuskan? Betul tu. Padahal nak hapuskan tol tu belanja dia lebih kurang 380 bilion. Orang simpan renggam marah tengok tu, simpan renggam. Dato' Najib tinggalkan Reserve Bank negara pun 438 bilion. Itu paling tinggi dalam sejarah. Kalau 400 bilion dah habis dekat menghapuskan tol, habis macam mana nak biaya import tetangga kita? Betul. Jadi benda-benda macam ni akhirnya, itu sebab saya yakin. Pertama saya yakin kerana apa yang dia kerja buat dia sangat mantap. Yang kedua dari segi kebijaksanaan dia. Bagaimana dia membuat rasionalisasi subsidi. Subsidi yang dulu kita beri secara pukal macam minyak, yang dinikmati 70% kepada orang yang kaya, orang yang kelas menengah dan kelas atasan, dia tukar kepada subsidi bersasar, yang terus kepada orang yang betul-betul memerlukan. Kepada orang sepatutnya. Macam BRIM. Satu tahun kita belanja 6.8 bilion. Yang dapat nikmat ni 7.2 juta keluarga tau. Kalau satu keluarga ada 3, dah 21 juta. Betul. Betul tak? Betul. Jadi saya yakin benda baik yang Dato' Najib buat itu, orang hanya akan appreciate bila dia dah tak dapat. Dia baru nampak sekarang. Dah tak dapat, macam ni lah. Kita ada kekasih kan. Dulu kekasih kita ni mula baik masa awal. Betul. Dah 20 tahun kahwin, kita dah tak nampak dah dia punya cantik dia. Betul lah. Tetapi bila kita dah ada yang baru, kita dah tinggalkan yang lama, kadang-kadang kita akan ingat yang lama. Betul tak? Jadi macam ni lah situasi dia. Sebab selagi belum ada yang baru, kita tidak boleh membuat perbandingan. Perbandingan tak nampak kan? Dulu kita ingat semua yang dijanjikan oleh yang nombor 2 ni semua bagus. Semua bagus. Sekarang dah nampak. Kita boleh buat. Baru nampak. Ini contoh lah. Ramai menyesal tu. Ini tidak ada kaitan dengan hidup atau kematian. Tu. Ramai juga yang menyesal tu. Ramai yang menyesal. Tapi sekarang dah nampak. Dan kita tengok pun dari segi janji yang dia buat, 60 janji ni semua tak masuk akal. Apatah lagi yang dia berjaya buat sampai sekarang ni, yang betul-betul dia buat hanya menghapuskan GST. Sedangkan GST ni lah yang boleh membantu untuk menyelamatkan negara. Ekonomi tu. Kena ingatlah dulu masa Dato' Najib jadi Perdana Menteri tahun 2009, kebergantungan kita pada sumber petroleum sangat tinggi, 44%.
Tapi bila harga petroleum jatuh, pada tahun 2014, kita punya harga minyak dunia jatuh sebab Amerika menghasilkan shale oil dia. Ketika itu, kebergantungan kita 2015 hanya tinggal lebih kurang 14%. Tapi kita tak sengsara macam Mesir, kita tak sengsara macam negara-negara lain, negara macam Saudi Arabia pun, kan? Kita negara-negara Tunisia, Jordan dan sebagainya, kita tak sengsara macam mereka. Kan? Sebab apa? Sebab Datuk Seri Najib bila dia masuk office 2009, dia dah nampak kita tak boleh bergantung kepada sumber petroleum. Jadi apa dia buat? Dia diversify our source of income. Dia buat GST. Strategi dia buat rasionalisasi subsidi. Itu sebab walaupun kita tengok tahun 2014 bila harga minyak dunia jatuh, 2015 Brunei potong gaji kaki tangan awam. Bukan sikit dia potong tau, 20% dia potong. Malaysia ada potong tak 2015? Tak ada. Malah 2015 Malaysia, Datuk Najib bagi kenaikan 2 kali. Kenaikan gaji 2 kali. 2 kali naik gaji. Dapat kat Mahathir. Tak ada duit kata. Gaji pun tak ada. Duit tak cukup. Itulah. Itu duit, tu kita duit tak cukup. Tapi kroni dia itu Langkawi City 31 bilion. Itu ramai orang di luar. Anak dia kan ini jalur lebar ni dipanggil satellite lah, macam-macam lah. Dia buat ini fiber optik 21.6 bilion. Yang tapi kita tengok tu banyak yang beri komen tadi, dia kata bosku dah mulai mendedah apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir ni. Dia dah mula. Jadi tu kita sudah sampai ke kemuncak acara kita, kemuncak rancangan segmen kita pada hari ni. Jom kata nasihat Datuk kepada anak-anak dan juga penonton-penonton di dalam siaran cabaran Perikatan Nasional dalam proses pengagihan kerusi ini. Ya, kita dapat dah mantap sekali segala ilmu, segala perkongsian, segala pendedahan oleh Datuk Lokman kita, dan ramai juga respon yang begitu bagus sekali tu pada malam ini. Tak sangka biasanya respon dia itu lain macam. Hari ini luar biasa, ada respon juga daripada Indonesia, daripada Palembang ada, daripada Kerinci ada, daripada Medan. Teman-teman, bapa ibu yang bersama dengan kita yang sedang menonton siaran Jom Ngeteh, silakan tu. Kita pun ada banyak bantu orang Indonesia. Banyak bantu zaman Covid tu kan. Banyak yang susah-susah, yang hilang betul, yang tak boleh kerja. Betul. Kita bantu juga. Jadi Datuk, nasihat Datuk di dalam saya dalam penghujung ni saya nak beritahu bahawa kita kena yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri. Terutamanya kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, mereka perlu yakin bahawa kita mampu untuk melakukannya. Kan? Janganlah ada rasa bimbang. Di muafakat nasional lah, dalam muafakat. Gundah kulana ke apa benda ke. Tidak ada keyakinan, tidak ada self confidence. Kalau kita yakin pada diri sendiri, percayalah pilihan raya akan datang, kita boleh menang dengan bergaya. Kalau kita tidak tunduk kepada desakan daripada PPBM ini, saya yakin jumlah kursi yang bakal dimenangi oleh Barisan Nasional sudah pasti lebih daripada 79 kursi. Kalau masuk kursi-kursi di Sarawak. Itu yang pertama lah. Yang mungkin kita akan bagi kepada GPM. Yakin. Yang pertama yakin. Yang kedua tu? Kita kena yakin. Kedua? Kepada rakyat. Pada rakyat. Masyarakat pesanan lah. saya, kalau kena patuk ular tu, biarlah sekali. Jangan 2 kali kena patuk ular. Kena ingat bahawa ular yang berusia 95 tahun ni belum mati. Kan? Jadi selagi ular ni belum mati, maka strategi dia macam-macam. Strategi dia macam-macam. Satu-satunya bukti yang jelas yang kita tunjuk bahawa ular ni masih bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ialah apabila Tan Sri Muhyiddin tidak bertanding jawatan pengurusi bersatu. Dia bagi laluan kepada Tun Dr. Mahathir. Tetapi bila kita tengok dia berani pecat Tun Dr. Mahathir, nampak gambaran seolah-olah macam dia tidak bersama. Tetapi kita tengok dari segi pelantikan-pelantikan yang dibuat, jawatan utama, macam baru ni nak lantik speaker, dia ambil daripada orang yang pro PH. Lepas tu beberapa jawatan-jawatan lain. Saya rasa benda ni merisaukan kita juga. Merisaukan kita juga. Jadi kalaulah betul-betul nak
ada rasa kepercayaan di antara satu sama lain. Okey. Dia pun tahu bahawa PPBM ni tak boleh pergi mana. Ya. PPBM tak boleh pergi mana. Kalau PPBM boleh menang lebih daripada 3 kursi. Saya yakin kalau PPBM bertanding atas tiket sendiri, mungkin dia boleh menang Pagoh, mungkin dia boleh menang Jerlun, mungkin dia boleh menang Langkawi. Itu pun belum tentu ni Jerlun Langkawi ni. Kan? Saya yakin dia pun tahu benda ni. Jadi apalah salahnya? Rendahkan sikit dia punya ego, kan? Kembalilah bersama dengan UMNO. Yang ketiga tu, saya yakin kalau dia kembali bersama dengan UMNO, rakyat akan memberikan sokongan pada dia. Kalau dia nak bertanding Presiden UMNO pun bertandinglah. Macam Datuk cakap tadilah. Bertandinglah. Kalau rakyat pilih dia, kalau ahli UMNO pilih dia, terpulang. Maka dialah Perdana Menteri kita. Terpulang. Yang ketiga, yang terakhir tu, Yang ketiga macam orang muda tadi. Okey, orang muda. Orang muda ni orang muda ni banyak mengikut emosi. Okey. Jadi saya sekali lagi nak ingatkan bahawa pilihan raya akan datang, janganlah mengundi ikut emosi. Kan? Ikut masa depan. Sebab orang muda ni pun kadang-kadang bila dia tengok UMNO ni frust pun ada juga. Ada setengah-setengah bila tindakan UMNO tu ada juga yang frust. Ada. Cuma saya nak ingatkan satu, kan? Kita jangan hukum parti. Sebab pemimpin ni kita boleh tukar. Kalau katalah kita desak mereka untuk berubah, mereka tak mau berubah, kita tukar. Kan? Maknanya peluang tu masih ada. Apa pun selagi Datuk Najib ada di dalam UMNO tu, kita pertahankanlah UMNO ni. Maknanya politik ini, pemimpin itu boleh berkelahi, boleh bila bertukar-tukar tu, tiba-tiba begini kan. Jadi pemimpin itu anytime boleh kita tukar-tukar, tetapi perjuangan itu berkekalan. Perjuangan parti itu berkekalan. Jadi kepada penonton-penonton, kita bersama dengan Datuk Lokman Adam. Wah, begitu hebat sekali. Mantap tu. Hari ni terima kasih datang ke studio kita pada hari ini. Kita pun sudah bersiaran 1 jam setengah. 1 jam setengah. Tepat 1 jam setengah. 1 jam biasa kita segmen 1 jam, tapi ada di kalangan komen-komen tu tak berhenti tu. Dalam Facebook ada, Instagram ada, dalam YouTube ada, banyak. Host pun bersemangat. Terima kasih Tok. Terima kasih Tok. Host ni sebenarnya dulu kita selalu panggil dia untuk bagi ceramah motivasi. Terima kasih Tok. Jadi kepada penonton-penonton sekalian, kita ucap terima kasih banyak kepada Datuk Lokman Nur Adam, dan juga kepada yang menanyakan soalan. Nanti kita akan reply satu-satu. Dan juga kepada yang memanggil kita sebentar tadi, kita juga ucap terima kasih kepada Lisa dan juga Encik Wahid daripada Seremban tadi, dan kepada anda semua yang menonton siaran segmen Jom Ngeteh kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, ke depan pasti je orang kata please stay again with Jom Ngeteh kita pada hari ini. Daun Selasih Ubi Kayu tu. Terima kasih, thank you. Kita jumpa di segmen seterusnya.